Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 16 September bersama saya Fidaus Rashid Idris. Projek pembinaan lapangan terbang landasan pendek Bibuling Stolport di Sepauh yang sepatutnya siap pada Mac tahun depan kini dijadual semula. Tarikh baru adalah pada Februari 2024. Timbalan Premier merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, penjadualan semula itu susulan perubahan dan semakan semula yang dibuat pada pelan dan skop projek tersebut. Datuk Amar Douglas menjelaskan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tunoping semasa melawat ke tapak projek awal tahun ini menyuarakan rasa tidak puas hati dengan panjang landasan yang mengehadkan jenis pesawat tertentu untuk mendarat. Oleh itu, cadangan untuk memanjangkan landasan telah dikemukakan kepada Kabinet Negeri dan kerja-kerja di tapak binaan pula terpaksa dihentikan seketika sementara menunggu kelulusan. Beliau menjelaskan jarak atau panjang landasan kini ditambah kepada 1,190 meter berbanding 790 meter pada pelan asal, manakala panjang jalur landasan ditambah daripada 850 meter kepada 1,370 meter. Pelan baru itu katanya membolehkan pendaratan beberapa jenis pesawat seperti Cessna 408 dan DHC-6 Twin Otter dengan kapasiti 19 penumpang, pesawat Beechcraft King Air 11 penumpang dan pesawat Cessna 208 Caravan berkapasiti 9 penumpang. Lain-lain penambahan pada skop projek termasuklah pembinaan ruang menunggu bagi orang kenamaan, penyediaan sistem keselamatan dan saringan, daftar masuk bagasi serta tempat letak kereta yang lebih luas. Dengan spesifikasi terkini, kos projek juga telah disemak semula melibatkan perbelanjaan berjumlah 250 juta ringgit berbanding kos asal 108 juta ringgit. Oleh itu, Datuk Amar Douglas juga menepis dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan bahawa Bibuling Stolport berpotensi untuk menjadi projek sakit. Beliau semalam telah mengadakan lawatan ke tapak projek selain menghadiri taklimat daripada pejabat residen Betong berhubung pelaksanaan projek transformasi Lor Bandar di bahagian Betong. Langkah advokasi awal yang giat dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM selama ini banyak mendidik komuniti untuk lebih bersedia menghadapi kejadian luar jangka. Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Kesihatan Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, pendedahan awal yang diberikan itu mampu mengelak masyarakat daripada bertindak secara panik, sebaliknya memberi respon yang pantas terhadap sesuatu kejadian kecemasan. Datuk Seri Dr. Sim memuji usaha pihak bomba di Sarawak yang telah banyak menganjurkan program-program melatih orang ramai mengenai pencegahan awal terhadap insiden kebakaran dan cara-cara penyelamatan kepada penduduk di negeri ini. Jelasnya, program yang dilaksanakan oleh pihak bomba itu bukan hanya fokus kepada cara pemadaman kebakaran tetapi cara menyelamatkan harta benda atau nyawa daripada terkorban. I urge the public and all the organizations, please participate in all these programs, and because it's so important that we every time only when fire happens, they say, "Oh, I didn't know this. I just tengok saja," and then by then it's too late. Yeah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program Solidariti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak bersama Masyarakat Negeri Sarawak 2022 di Ibu Pejabat Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya Kuching. Pada majlis itu, Datuk Seri Dr. Sim turut menyampaikan sijil penghargaan kepada 5 orang hero bomba yang berjaya memadam kebakaran yang berlaku di salah sebuah bilik rumah panjang Juan, Simpang Kabo di Ulu Krian Seratok pada Selasa lepas. Kemahiran mengguna alat pemadam api serta tindakan pantas para penghuni berjaya menyelamatkan sebuah rumah panjang itu daripada musnah dijilat api. Ketika pasukan bomba tiba di tempat kejadian, kebakaran yang berlaku di salah sebuah bilik rumah panjang itu telah berjaya dipadamkan oleh penghuninya. Penduduk rumah panjang menggunakan 3 alat pemadam api serta sumber air paip untuk mengawal serta memadamkan api. Masih kurang kesedaran dalam kalangan masyarakat di negeri ini tentang kepentingan keselamatan mengenai kebakaran. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata, masyarakat perlu mengambil serius perkara tersebut dalam usaha membantu mereka yang terlibat dengan musibah kebakaran.
Datuk Khairuddin menjelaskan golongan masyarakat tidak seharusnya mengambil sikap sambil lewa dengan hanya bertindak merakam kejadian kebakaran dan ditularkan dalam media sosial. Itu yang berlaku di kalangan masyarakat, mereka sanggup mengambil gambar dan tidak memadamkan kebakaran. Sebab 5 minit pertama kebakaran, apa telah dibuat oleh hero-hero kita, they confine the fire, extinguish the fire, menggunakan alat terapi bilah alih, and they manage to save the long houses. Beliau menambah sekiranya masyarakat bertindak dengan pantas membantu dalam pemadaman kebakaran, ia akan dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Datuk Khairuddin Rahman berkata demikian pada Majlis Solidariti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak bersama Masyarakat Negeri Sarawak 2022 di Ibu Pejabat Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya, Kuching. Mengenai majlis tersebut, beliau berkata ia adalah bertujuan untuk memberi penghargaan kepada semua rakan kolaborasi yang pernah bekerjasama dengan jabatan itu. Beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada organisasi swasta yang telah memberikan pelbagai bentuk sumbangan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak tahun ini. Sejarah meligai milik negarawan terkenal iaitu mendiang Tun Jugah Anak Baring yang tidak pernah didedahkan sebelum ini bakal disiarkan bersempena sambutan Hari Malaysia ke-59. Kisah mengenai meligai ini disiarkan dalam bentuk dokumentari khas yang bakal disiarkan hari ini pada pukul 3.15 petang secara serentak di Facebook rasmi dan radio YFM Iban. Selain memberi penghormatan kepada seorang tokoh sejarah yang berperanan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pembentukan Malaysia, dokumentari ini juga bakal memberi pendedahan kepada generasi kini tentang meligai dalam adat budaya masyarakat Iban di Kepulauan Borneo dan Iban Batang Rajang pada masa dahulu. Menurut penerbit program Min Meliza Rayun, proses kajian dan penggambaran dokumentari meligai sangat mencabar kerana memerlukan banyak upacara dan adat tradisional kaum Iban. Min juga menambah lokasi penggambaran yang sukar dilawati, namun pihak YFM mendapat kepercayaan dan kerjasama daripada keluarga mendiang Tun Jugah termasuk Tan Sri Leonard Linggi dan Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Dokumentari meligai berdurasi 1 jam 15 minit terbitan YFM Iban RTM Kuching dengan kerjasama Yayasan Tun Jugah telah memulakan penggambaran 8 hingga 10 Ogos lepas di Kapit. Seramai 117 peniaga dan penjajah kecil Malaysian dan berdaftar di bawah Majlis Daerah Matu Daro telah menerima bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 8.0 yang berjumlah RM117,000. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi Ahmad, bantuan tersebut merupakan bantuan kerajaan negeri yang diumumkan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Jari Tun Openg sebelum ini. Jelas Safi'i Ahmad, bantuan itu diyakini mampu meringankan beban golongan penjaja dan peniaga kecil yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Jadi keseluruhannya untuk bantuan BKSS yang khusus kepada para penjajah ini, kerajaan negeri telah peruntukan sejumlah 210 juta keseluruhannya untuk membantu keseluruhan penjajah di negeri Sarawak ini. Dan kita merasa begitu bersyukur kerana mempunyai sebuah kerajaan yang begitu prihatin. Ujarnya, walaupun sudah beralih ke fasa endemik, Kerajaan Sarawak tetap meneruskan pemberian bantuan kepada rakyat dengan mengumumkan BKSS 9.0 dengan peruntukan RM1 bilion baru-baru ini. Beliau berkata demikian kepada pihak media pada majlis penyerahan BKSS 8.0 bagi peniaga dan penjajah kecil daerah Daro di Dewan Masyarakat Daro. Banjir kilat yang sering berlaku di kawasan perumahan Golden Park, Luak Miri akan dapat diatasi menerusi pembinaan sistem peperitan dan saliran sebagai langkah jangka pendek sementara penyelesaian jangka panjang diambil bagi pembesaran sistem saliran di kawasan tersebut. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting berkata, projek peperitan tersebut membabitkan kos berjumlah RM186,000. Datuk Sebastian Ting menjelaskan projek berkenaan mengambil tempoh selama 3 bulan dan kontrak projek telah diserahkan kepada kontraktor semalam. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja bagi meninjau masalah perparitan di kawasan perumahan di Golden Park di Miri. Datuk Sebastian juga memaklumkan naik taraf sistem perparitan sepanjang 700 meter membabitkan kos berjumlah RM1.5 juta di kawasan terbabit
turut dicadangkan untuk penyelesaian jangka panjang bagi melancarkan aliran air sekaligus menyelesaikan isu banjir kilat. Seramai 50 orang anak-anak yatim dan asnaf menerima sumbangan sempena dengan sambutan Hari Malaysia menerusi penganjuran program Kami Sayang Sarawak FM Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak di Kuching semalam. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Maknoh memberitahu program tersebut merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR RTM dalam menyumbang kepada masyarakat terutamanya golongan yang memerlukan. Nasrul Hakim dalam pada itu berkata RTM Sarawak memainkan peranan besar dalam menyebarluas dasar-dasar kerajaan selain terus prihatin dengan permasalahan rakyat yang juga merupakan penonton serta pendengar setia perkhidmatan siaran RTM. Justru itu RTM Sarawak bersama rakan-rakan strategik akan terus melaksanakan aktiviti CSR seumpama itu dari semasa ke semasa dalam membantu golongan yang kurang bernasib baik. Beliau menjelaskan program tersebut juga bertujuan untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersempena sambutan Hari Malaysia. Beliau berkata demikian pada program Kami Sayang Anjuran Sarawak FM dengan rakan strategik RTM di Kuching. Penerima sumbangan adalah anak-anak yatim dan asnaf daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Haji Osman Abdul Wahab, SMK Agama Tun Ahmad Zaidi Idrus, Rumah Kanak-Kanak Tuh Puan Hajah Nokiah Kuching, Sekolah Kebangsaan Tringgus, Harakah Islamiah Hikmah, SK Lek dan SK Pedaun Bawah. 2 penunggang motosikal meninggal dunia selepas bertembung dalam kemalangan di Jalan Kuala Baram Bypass Miri pada Rabu. Menurut kenyataan media Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexon Nagacabu, kemalangan tersebut berlaku kira-kira pukul 6.10 petang membabitkan 2 buah motosikal. ACP Alexon Nagacabu berkata kedua-dua mangsa remaja lelaki berusia 16 dan 17 tahun terlibat dalam kejadian tersebut apabila motosikal salah seorang mangsa hilang kawalan menyebabkan pertembungan berlaku. Kedua-dua mangsa meninggal dunia di tempat kejadian selepas disahkan pihak perubatan. Susulan daripada laporan polis tersebut, 1 kertas siasatan dibuka dan disiasat di bawah Seksyen 41-1, Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 16 September berakhir di sini. Selamat menyambut Hari Malaysia. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.